Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nazwan bin Abdul Aziz. Nombor metrik saya 17117821 dan saya daripada Jabatan Syariah dan Pengurusan tahun 3. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentang di mana saya memilih tajuk untuk pembuatan poster ini, iaitu Syekh Daud Al-Fatani, di mana beliau adalah ulama yang terulung pada zaman beliau dan berasal daripada Patani ataupun ya Patani, daripada family beliau. Okey, insya-Allah nama pendahuluan, nama penuh beliau adalah Syekh Muhammad Daun bin Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani. Tempat lahir beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisik, dan tarikh lahir beliau sekitar 1720 Masihi. Wafat pada 1791 Masihi, di mana beliau wafat sekitar umur beliau 71 tahun. Sifat pribadi beliau sanggup merantau ke luar negeri demi menuntut ilmu, di mana beliau telah menuntut ilmu bukan sahaja di Nusantara sahaja, malah beliau menuntut ilmu di sekitar Madinah dan Mekah, di negara-negara Arab. Yang kedua, beliau adalah bijak dan pintar dalam menguasai pelbagai bidang ilmu, terutamanya dari ilmu agama, mempunyai bakat kepimpinan yang membolehkan beliau dilantik sebagai syekh bagi haji jemaah haji dari alam Melayu. Latar belakang beliau. Beliau mendapat pendidikan awal dalam lingkungan keluarga beliau sendiri. Majoriti bukanlah majoriti lah, tapi pendidikan awal beliau boleh katakan peringkat awal di dalam ilmu ataupun di dalam dunia pendidikan bagi Syekh Daud Al-Fatani ini adalah datang daripada family beliau sendiri, di mana guru beliau sendiri adalah bapanya sendiri, Syekh Wan Abdullah, dan kemudian datuk beliau Syekh Wan Idris, bapa saudara beliau Syekh Safiuddin, dan mereka itu adalah antara ulama-ulama yang besar pada zaman itu. Kemudian beliau juga boleh dikatakan hampir ke semua tempat di Kerisik itu yang mana sekiranya ada di situ taman-taman syurga ataupun tempat untuk menuntut ilmu, boleh dikatakan Syekh Daud Al-Fatani ini dia pergi sana dan dia belajar dan menuntut di semua guru di Kerisik. Kemudian tak cukup dengan itu, beliau berpindah ataupun belajar di Aceh, di Indonesia, dan daripada Aceh pula beliau ke Mekah, di mana selama 30 tahun beliau menuntut ilmu di sana, dan guru terbesarnya ialah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Setelah tamat beliau pulang ke Patani beberapa ketika, kemudian kembali ke Mekah balik dan menjadi guru di sana. Guru di Mekah. Selain mengajar, kita boleh tengok di sini bukan saja tugas beliau mengajar, sumbangan beliau juga telah menulis kitab dan menjadi syekh haji untuk bawa para jemaah haji pada zaman itu, daripada para jemaah haji daripada dunia ataupun daripada kaum Melayu ataupun daripada bumi Melayu lah boleh kata. Antaranya di dalam peranan Syekh Al-Fatani dalam penyebaran ilmu, latar belakang pendidikan beliau dalam penyebaran ilmu. Dari segi penulisan, beliau banyak menghasilkan karya-karya ataupun dalam bentuk kitab dan risalah. Yang kedua, penterjemahan. Beliau banyak menterjemah kitab-kitab dalam pelbagai bidang, bukan sahaja dalam bidang ekonomi, malah bidang fiqh, tasawuf, sejarah dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengajaran ataupun dari segi pendidikan beliau. Beliau menjadi warga pendidik di Masjidil Haram selepas beliau kembali ke Patani beberapa seketika tu. Kembali pula ke Mekah untuk menjadi guru di sana. Bukan saja di Masjidil Haram, maka di tempat-tempat ataupun di kawasan ulama Nusantara lah. Kita masuk ke bahagian seterusnya adalah sumbangan beliau dalam ekonomi Islam. Syekh Daud Al-Fatani antara kitab yang paling famous ataupun paling terkenal antara yang beliau hasilkan adalah kitab Furu' Al-Masail, di mana kitab itu kita boleh lihat pada tahun itu beliau menghasilkan, pada zamannya itu belum ada kontrak perbankan Islam, tapi teori-teori yang dihasilkan oleh Syekh Daud Al-Fatani ni kita boleh relevankan dengan keadaan ataupun situasi sekarang di dalam kontrak perbankan Islam.
Kan? Di mana berdasarkan analisis khusus terhadap kitab Furu' al-Masail ini, karya Syekh Al-Fatani dengan menumpukan kepada pengenal pastian metod penulisan fiqh, perumusan ciri hukum muamalat dan pengenal pastian konsep ekonomi. Syekh Daud Al-Fatani ini dia merupakan seorang ulama tersohor di alam Melayu pada waktunya hingga sekarang. Nak kata betapa hebatnya Syekh Daud Al-Fatani ini, beliau seolah-olah mengetahui kontrak ataupun beliau mengetahui boleh kata beliau ni mengetahui apa akan jadi kat masa depan. Ataupun bukanlah maksud saya beliau ni mengetahui masa depan, tapi maksudnya apa teori yang dikeluarkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Furu' al-Masail ini kita dapat relevankan dengan bidang ekonomi pada zaman sekarang. Selain itu, terdapat beberapa ciri dan asas perbahasan hukum dalam 28 tajuk akad muamalat yang dipersembahkan oleh Syekh Al-Fatani dengan dinamik dan terperinci yang mempunyai kesinambungan dengan kitab-kitab muktabar fuqaha Syafi'i. Lantas melonjakkan populariti kitab ini dan masih berterusan dirujuk, diteliti dan dikaji sehingga mutakhir ini. Bukan sahaja di dalam kontrak ataupun bukan sahaja sumbangan beliau di dalam ekonomi Islam sahaja, malah di dalam bidang ekonomi itu ada subtopik kecil di mana bidang muamalat dan perbankan Islam. Antara sumbangan dalam bidang ekonomi, Syekh Daud ni telah mengeluarkan teori iaitu beliau mengagihkan ataupun memecahkan 3 fungsi ekonomi itu kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu penggunaan, kedua pengeluaran dan pengagihan. Menurut Syekh Al-Fatani hasil daripada idea beliau memecahkan 3 fungsi ini, maka terlahirlah 20 konsep ekonomi yang ada pada zaman ini. Iaitu yang pertama konsep keutamaan dalam ekonomi, konsep kerja ataupun usaha, ketiga konsep modal, keempat konsep penjanaan keuntungan, konsep pengagihan keuntungan, konsep usaha sama projek pertanian, konsep penerokaan tanah, konsep tegahan riba, konsep tawaran umum dan sebagainya. Dan seterusnya adalah sumbangan beliau di dalam bidang muamalat dan perbankan Islam, di mana bahagian ini menggunakan analisis relevansi akad muamalat menurut Syekh Daud Al-Fatani dengan akad muamalat perbankan Islam Malaysia. Nampak tak? Di mana di sini teori itu dikeluarkan oleh Syekh Daud Al-Fatani pada zaman beliau iaitu 1700 Masihi, dan zaman sekarang ni teori beliau tu diaplikasikan ataupun diaplikasikan dengan sebaik mungkin apabila teori yang dihasilkan itu masih relevan pada zaman beliau dan digunakan pada zaman ini. Iaitu beliau telah merumuskan 2 kata kunci yang merupakan 2 aspek relevansi yang utama, iaitu aspek kefahaman dan definisi dan aspek aplikasi. Oleh itu, jenis-jenis akad muamalat yang termasuk dalam klasifikasi ini terdiri daripada 12 jenis akad muamalat dan boleh dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu kategori akad preliminary, akad jual beli iaitu dan riba. Yang kedua adalah kategori akad perdagangan, murabahah, bai'us salam dan ijarah. Bai'us salam ni adalah akad jual beli secara tangguh, dan ijarah ni kontrak sewa. Yang ketiga adalah kontrak akad perkongsian, musyarakah dan mudarabah. Yang keempat, kontrak akad sokongan, hiwalah, qard iaitu pinjam, wakalah, perwakilan, wadi'ah dan rahnu, pajak gadai. Jadi apabila kita melihat pada ketokohan betapa masyhurnya Syekh Daud Al-Fatani ini, bukan sahaja kalau kita dapat simpulkan apa yang kita bincang pada hari ini adalah kesimpulan daripada poster ini dihasilkan, kita nampak bukan sahaja kita lebih jelaslah ketokohan yang dipamerkan oleh Syekh Daud Al-Fatani ini, di mana beliau bukan sahaja menyumbang dari segi ekonomi dan perbankan Islam, tapi beliau juga menyumbang dari dalam bidang-bidang ilmu lain ataupun di dalam bidang-bidang lain, bukan sahaja dari aspek iqtisad, malah beliau menyumbang dari segi fiqh dan tasawuf, akidah sama. Itu adalah sumbangan beliau. Apa yang boleh kita nampak kat sini, kesimpulan apa yang boleh kita simpulkan adalah Syekh Daud Al-Fatani ini
orang Melayu ni tak miskin dengan tokoh-tokoh ulama yang agung pada zaman dulu. Jadi untuk poster ini saya merujuk iaitu daripada Abdullah Haji Said, iaitu kajian tahqiq secara perbandingan beberapa manuskrip lama tulisan Syekh Daud Al-Fatani. Yang kedua adalah Abu Hasan bin Hafiz. Ini adalah Furu' Al-Masail, kitab beliau sendiri. Maulana Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Sekian daripada saya. Terima kasih.